Tuan, hari ni kita tengok apa ni merisaukan kita. Kan? Ni ada pula benda baru kita buat. Tuan, apa dia? Pi prank orang. Tuan, benda ni haram, tak boleh. Pasal apa? Kerana ini melibatkan kepada apa? Melibatkan kepada maruah orang tersebut. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa juga situasi, alhamdulillah kita dapat menggagahkan diri kita untuk hadir, dan ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebagai menunggu waktu isyraq, kita memenuhkan waktu kita dengan perkara-perkara kebaikan, dan kita mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ianya menjadi obat kepada hati kita. Kerana hati ini bila mana dia tak didengarkan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ianya akan jadi berpenyakit. Dan kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, saya nakalkan perkataan Imam Fathul Musili daripada kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau kata bahwasanya mana-mana hati yang tidak diberikan makanan kepada dia, dan makanan hati
adalah ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi dan perkataan para alim ulama. Dan ni boleh menyegarkan, yang ni boleh menyuburkan hati kita. Bila hati ni dia subur, bila mana hati tu elok, tuan, maka eloklah semua daripada tindak tanduk seseorang. Dan ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesuburan hati kita supaya kita boleh senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, sebelum kita nak riwayatkan hadisnya, hadis ni pendek ya. Cuma kita nak cerita juga berkenaan dengan Muaz bin Jabal ni. Menarik cerita dia. Yang mana Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah adalah terdiri daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni Islam semenjak daripada dia kecil lagi. Tetapi dia mendapatkan pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'raful halal wal haram. Orang yang paling mengetahui benda yang halal dan juga benda yang haram adalah Muaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata lagi, orang yang paling mengetahui akan ayat-ayat Allah Ta'ala adalah Muaz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nak cerita dia ni satu orang anak muda, tetapi Masya Allah keilmuan dia diiktiraf oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebut oleh ulama apabila berlaku pertikaian di antara para as-sahabah. Tadi para sahabat ni kadang-kadang berlaku kekeliruan kepada mereka, berlaku perbincangan di antara mereka, dan mereka akan minta keputusan daripada Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan bila Muaz dia sebutkan pendapat dia, maka pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk menyangkal apa yang disebut oleh Muaz ini. Tuan-tuan, Masya Allah, ini satu orang anak muda yang berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal ketika mana umur dia 33 tahun. Dan satu umur yang sangat-sangat muda. Minta maaf lah, kita pun kadang-kadang, bukan tuan-tuan lah, saya sendiri. Tuan-tuan, walaupun umur ni dah menjangkau 40 tahun. Tuan-tuan, umur. Dan sekarang ni saya masih lagi melanjutkan pengajian saya. Tuan-tuan, kadang-kadang benda yang kita belajar tu sama sahaja. Sama saja. Kita pernah mengaji di Yaman, kita pernah mengaji di Mesir. Lah ni sambung lagi, tuan-tuan, lanjutan lagi. Tuan-tuan, benda yang kita belajar tu kadang-kadang sama sahaja, cuma adalah penambahannya sedikit. Tuan-tuan, itu pun tara umur apa ni, kita kata nak mula pitua ni. Tuan-tuan, tu pun kadang-kadang bila pensyarah tanya, bila tok guru tanya, tuan-tuan, kita pun tak lepas lagi. Baru-baru ni saya disuruh baca kitab untuk untuk profesor. Tuan-tuan, saya baca tu ada lagi 2-3 kalimat bahasa Arab yang salah baris. Saya baca. Tuan-tuan, nak cerita Allahu Akbar, jauh sangat dengan sahabat-sahabat Nabi, terutamanya seumpama dengan Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan yang saya nak
sentuhnya. Kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat sekali lagi membentuk generasi sebagaimana generasi Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah ini. Tuan-tuan, mungkin kita tak boleh sampai kepada peringkat 100% nak sama sebagaimana Muaz bin Jabal, kerana dia dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tetapi kita perlu mengambil tanggungjawab. Kerana kata ulama, madrasatul ula al-baitu. Sekolah hak yang pertama kata ulama adalah di rumah, kata ulama. Tuan-tuan, maknanya apa? Dalam mendidik anak-anak ni, dia tak cukup bila kita hantar anak kita pergi ke sekolah. Tuan-tuan, bila mana dia balik ke rumah, menjadi tanggungjawab pula kepada kedua orang tua untuk tengok anak dia, untuk mengadapkan anak tersebut. Tuan-tuan, kata ulama, tanggungjawab ini bukannya satu tanggungjawab yang mudah. Tuan-tuan, ianya merupakan satu tanggungjawab yang begitu besar. Tuan-tuan, kadang-kadang dia di rumah berlain. Di luar nanti bila dia bersama-sama dengan kawan-kawan dia, dah jadi lain pula. Tuan-tuan, sebab itu tanggungjawab ni bukan satu tanggungjawab yang biasa-biasa. Sebab itu cuti sekolah ni ramai yang mendirikan rumah tangga. Tuan-tuan, dia kena sedar, bila dia dirikan rumah tangga ni, maknanya dia ada satu tanggungjawab hak yang besar. Bukan setakat dia melepaskan cinta kepada pasangan dia, tuan-tuan, tetapi generasi yang bakal dilahirkan ini. Tuan-tuan, hari ini kita tengok apa ni, merisaukan kita. Ni ada pula benda baru kita buat. Tuan-tuan, apa dia? Pi prank orang. Prank. saya ulang lagi, prank. Pasal dia bunyi apa ni, bergaung. Takut apa ni, tuan-tuan apa tak dengar kan? Prank orang. Macam yang kita tengok baru-baru ni. Tuan-tuan, dia tolak anak dia yang tak sihat, OKU. Tiba-tiba mai ada satu budak entah mana, budak orang aja. Pi prank orang. Letak tepung apa ni, pi letak kek dekat apa ni, dekat muka orang. Tuan-tuan, benda ni haram, tak boleh. Pasal apa? Kerana ini melibatkan kepada apa? Melibatkan kepada maruah orang tersebut. Dia melibatkan kepada hak orang tersebut. Tuan-tuan, gurau ni bukan semua orang suka. Tuan-tuan, tapi benda tu masuk. Tuan-tuan, benda ni asal daripada mana? Kita orang Melayu tak pernah kenal benda ni. Tak pernah kenal. Duk perkenal orang. Kita perkenal juga, tapi taklah sampai kepada peringkat itu. Siap rakam pula lagi. Kita bukan nak kata pada orang yang buat ni. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tu satu bab. Tuan-tuan, kita jangan apa ni, kita jangan duk pandang apa ni. Patutnya kita doa. Kalau dia, tuan-tuan, doa orang tu satu bab yang lain. Bila mana kita cegah kemungkaran, yang tu satu bab yang lain. Tuan-tuan, Masya Allah, Syekh Ali Al-Karahdari, dia ada karang satu kitab yang sangat bermanfaat untuk kita baca. Dan tu kalau boleh beli kitab tu, kerana dia telah pun diterjemahkan. Dan tu, Masya Allah, ni merupakan, kita kata, permata nikmah ni. Dan tu sangat bermanfaat kitab ni. Dan tu, nama kitab tu adalah Fiqhul Mizan, fiqh dalam pertimbangan. Tuan-tuan, Masya Allah, selama ni kita bila nak komen satu-satu perkara tu, kita pandang kepada satu sudut saja, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah, Syekh Ali Al-Karahdari di dalam kitab Fiqh Mizan dia, tuan-tuan, dia habaq kita. Bila mana nak keluarkan pendapat, bila mana kita nak komen satu-satu benda, dia memerlukan kepada epistemologi. Lantas apa dia epistemologi ni? Dia melihat kepada keseluruhan perkara tersebut.
Tuan-tuan, jadi ada orang kata apa lah, patutnya tak boleh. Kita kena doa kena. Tuan-tuan, doa bab lain. Mencegah kemungkaran itu satu bab yang lain pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat galas tanggungjawab ini dan mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, dia berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Muaz, "Ya Muaz," kata Nabi. Nabi panggil Muaz. Dan Muaz pun jawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labbaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan, lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, ata'rifuna ma haqqullahu 'alal 'ibad?" Wahai Muaz, adakah engkau tahu apakah dia hak Allah ke atas hamba-hamba dia? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia ada hak ke atas kita. Dan semua orang wajib melaksanakan perkara ni. Tuan-tuan, lalu kata Muaz bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui apakah dia hak Allah ke atas hamba-hamba dia. Tuan-tuan, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hamba dia dua," kata Nabi. Yang pertama, ta'budullaha, hendaklah engkau menjadi hamba kepada Allah. Tuan-tuan, ini adalah hak yang pertama yang perlu untuk kita tunaikan, yaitu kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tolong baca Al-Quranul Karim. Tolong baca. Tuan-tuan, lepas kita baca, kita tadabbur ayat-ayat Quran tersebut. Tuan-tuan, Masya Allah, saya tak tahulah tuan-tuan apa ni pemenang dekat Masjid Bukhari ataupun tidak, Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, tapi kat Masjid Bukhari kita ni, saya rasa tiap-tiap pagi Ustaz Saleh kita, dia ada baca Al-Quran, kemudian dia huraikan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tuan-tuan, ni satu usaha yang baik. Pasal apa? Kita dah mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Quran ya. Quran ni bila kita baca ada kelebihan. Tuan-tuan, Quran ni ada sebahagian daripada ayat-ayat dia adalah sebagai doa untuk murah rezeki, untuk kita mudah dalam urusan. Ya. Tuan-tuan, tapi orang tidak titik beratkan satu benda. Apa dia? Mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, agama ni kadang-kadang tak lebih hanya sekadar di majlis perkahwinan. Tuan-tuan, kadang-kadang agama ni tak lebih hanya sekadar malam Jumaat bawa ayat kemudian baca Yasin, setakat tu saja. Tuan-tuan, agama ni dia adalah the way of life. Dia adalah perjalanan kehidupan manusia. Tuan-tuan, sebab itu Al-Quran yang ada kat kita ni, dia bukan hanya setakat hebat pada satu part, tuan-tuan, tetapi dia hebat daripada keseluruhannya. Masya Allah, ini Al-Quran. Tuan-tuan, baca Al-Quran, tadabbur, kita akan berjumpa dengan segala jawapan kepada segala permasalahan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk dia menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni
Allah Ta'ala nak sampaikan, nak beritahu kepada manusia bahawasanya kejadian manusia, tuan-tuan, pasal apa yang kita lahir ke dunia daripada berjuta-juta sperma. Tuan-tuan, ayak mani bila mana dipancarkan daripada suami, kita kata macam itulah suami. Tuan-tuan, anak dia akan dikira anak yang syar'i bila mana berlakunya pernikahan dan berlakunya wati', iaitu persetubuhan halal. Tuan-tuan, barulah dia ni adalah anak yang syar'i. Tuan-tuan, anak yang di luar daripada pernikahan, yang tu ada perbahasan dia, dan saya tak bertujuan nak sentuh perkara ni, cuma kita nak sebut kalau bila mana dipancarkan sahaja ayak mani ini, dan juga berjuta-juta sperma, berbilion-bilion sperma, tuan-tuan, yang melekat ni hanya satu sahaja, iaitulah kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ayak mani yang melekat ni, satu sperma yang melekat ni, Allah Ta'ala kata, ansya'akum, aku kembangkan kejadian kamu, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kembangkan sehinggalah kita terbit atas dunia ni. Tuan-tuan, kita mai ke dunia ni dengan misi, ianya dengan tujuan. Apa tujuan dia? Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan hanyalah sebagai hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, bila kita hamba, kita kena serahkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita kena bermesra dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana manusia ni dia hidup dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang boleh bermesra dengan takdir Allah, satu, hidup dia akan tenang. Yang keduanya, dia akan jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu tanggungjawab yang pertama. Kita kena jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kata Nabi SAW, wahai Muaz, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas hamba-hamba dia, la tusyriku bihi syai'a. Kamu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, kata Nabi. Tuan-tuan, bila kata syirik ada dua. Yang pertama dari segi akidah. Tuan-tuan, akidah kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni tak kira lah dia ni orang atas ke, orang tengah ke, orang bawah ke, ataupun dia kulit putih ke, kulit hitam ke, siapa pun juga dia. Tuan-tuan, bila mana kata dia adalah seorang manusia, maka wajib untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi keyakinan kita tidak ada kepada yang lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tak ambil benda-benda lain sebagai pembantu kita, sebagai penolong kita. Tuan-tuan, yang kita yakin ni hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu dalam kerja buat kita, tuan-tuan, dalam kerja buat kita ni, kita makan, kemudian kita keluar pergi cari nafkah. Tuan-tuan, kalau orang yang belajar, dia buat assignment, kemudian dia terima ilmu daripada guru dia. Tuan-tuan, itu semua tak lebih hanya sekadar usaha dan ikhtiar. Tuan-tuan, kita kena ada keyakinan yang berikan kenyang adalah Allah. Tuan-tuan, kita nak kena ada keyakinan yang aku duk buat kerja apa semua ni, kalaulah diizinkan oleh Allah Ta'ala, aku diberikan rezeki, maka aku baru boleh rezeki. Tuan-tuan,
kerana rezeki dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu-satu orang. Tuan-tuan, bagi orang yang belajar pula, dia kena pergi belajar. Tuan-tuan, tapi dia kena letak satu keyakinan. Aku belajar ni, aku boleh dengan ilmu yang diajar oleh guru aku ni, ianya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kepercayaan kita, keimanan kita, keyakinan kita, tuan-tuan, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita jangan bila buat satu-satu usaha, tuan-tuan, jangan sampai kita mengkemudiankan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang dia ligan dunia ni sampai kepada peringkat dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita disuruh supaya kerja kuat. Tuan-tuan, kita disuruh supaya memperkemaskan pekerjaan kita. Tuan-tuan, tentang kerja ni, Nabi SAW kata, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia kerana mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah, maka dia keluar sampailah dia balik semula ke rumah dia, dia dikira sebagai orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh supaya kita ni bekerja keras. Dan kemudian kita susun kerja kita bagi elok. Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, mana-mana benda baik yang tidak dirancang dengan sebaik-baiknya, dia akan dikalahkan dengan benda yang tak baik, tetapi mempunyai perancangan yang begitu rapi dan juga baik. Dan benda ni diajar, benda ni disuruh oleh Islam kita. Tak tahu, sebab itu kita duka cita kadang-kadang. Kita duka cita. Tak tahu, saya rumah saya ada lift. Rumah kan. Lah ni ramai lah kan, ramai. Time cuti ni kan, ramai yang duk menginap pasal depa tu duk buat homestay apa semua sekali. Kita duka cita kadang-kadang. Masuk lift ni, sampah banyak kat situ, tisu orang buang macam tu saja. Tuan-tuan, adakah umat Islam, adakah umat Nabi SAW macam ni? Apakah kita diajak menjadi seorang yang pengotak? Tuan-tuan, apakah kita jadi orang yang langsung tidak ada civiknya? Tuan-tuan tak boleh fikir nah, tisu apa semua sekali. Tuan-tuan, tong sampah banyak. Malah ada orang yang duk kutip sampah tu. Tuan-tuan, tapi masuk-masuk dalam lift tu dia bersepah. Kan? Tapi lepas tu dibersihkan oleh cleaner lah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan, macam mana kita dengan Islam ni? Tuan-tuan, orang duk ingat Islam ni macam saya kata tadi lah. Hanya sekadar pada majlis cukur jamboi, berendoi, hanya setakat tu je. Ni orang kahwin, majlis kahwin, mula-mula dia pergi panggil Tok Imam baca doa. Mana? Minta Tok Imam baca doa bagi selamat, bagi hari ni supaya tak ada apa-apa. Tuan-tuan, baca doa. Lepas-lepas amin ya rabbal alamin, habis. Habis kadang-kadang. Habis itu macam-macam lah. Dia macam-macam lah. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah apa hak yang berlaku di dalam apa yang kita duk buat ni. Tapi mula-mula baca doa, lepas tu habis. Tuan-tuan, maka Islam ni tadi kita sebut ianya adalah satu apa dia? Satu kehidupan kepada manusia. Jadi tuan-tuan, dua perkara ni tanggungjawab kita. Pertamanya menjadi hamba Allah Ta'ala, yang keduanya adalah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Baik, syirik yang kedua, tuan-tuan, iaitulah bila mana kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amalan yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana benda-benda hak yang lain. Tuan-tuan,
lalu. Ni akhir dah hadis ni. Ni akhir yang hadis ni. Tuan-tuan, saya biasa kalau kuliah tak pandai panjang-panjang. Kita pendek-pendek lah. Pasal apa? Kerana ni kuliah. Kalau bola sepak tak apa. Kalau bola sepak tak apa. Tak apa. Bola sepak 90 minit tak apa. Tuan-tuan, kuliah tak boleh banyak-banyak. Ya Allah. Nanti orang ngantuk apa semua. Tak apalah. Mudah-mudahan yang sikit ni Allah Ta'ala berkati. Tuan-tuan, akhir daripada hadis ni, Nabi SAW tanya kepada Muaz bin Jabal, Ya Muaz, ata'rifuna haqqul ibad ala Allah? Wahai Muaz, adakah kau tahu pula hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan, kita ada hak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Muaz kata hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, wahai Muaz, orang yang buat perkara tadi yang aku sebut tak sah ni, bila mana dia jadi hamba kepada Allah dan bila mana dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alla yu'azzibahum, mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, azab ni makna dia apa? Maknanya adalah kesusahan. Dan kesusahan itu pula dia ada dua pula lagi. Satu kesusahan dunia dan satu lagi adalah kesusahan di akhirat. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang dia jadi hamba kepada Allah dan bila mana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia dilepaskan daripada kesusahan dunia dan juga kesusahan di negeri akhirat. Tuan-tuan, kesimpulannya apa? Tuan-tuan, kita laksanakanlah semua tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan ikhlas. Tuan-tuan, mudah-mudahan hidup kita di dunia ni dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahannya juga lagi kita berharap sangat-sangat di akhirat besok nanti kita juga diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu sebagai tazkirah subuh kita pada pagi ini. Nanti kita akan sambung pula pada Jumaat lagi insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat. Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.